ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makafatil anbiya wal mursalin jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh bin Athaillah Al-Askandari sya'ulillah lahumul Fatihah. Bukan soalan 6 boleh 13 pada bawah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pada bawah. Okey. Yang mana? Oh, tajuk baru. Ya, insya-Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih Al-Arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi khararuhu. Orang yang arif itu tiada hilang berkehendaknya kepada Allah dan tiada ada serta yang lainnya daripada Allah tetapnya. Ini kita sambung lagi berkaitan makna berkehendak Allah manusia ni kepada Allah Ta'ala. Berhajat kepada Allah ini merupakan naluri, naluri manusia, fitrah yang Allah letakkan dalam diri kita, sentiasa memerlukan Tuhan, sama ada zahir maupun batin. Zahir ni anggota kita lah kan. Kita nak melihat, berhajat pada Tuhan. Nak bercakap, berhajat pada Tuhan. Nak tidur, nak jaga, semua persoalan zahir, berhajat pada Allah, berkehendak pada Allah. Apatah lagi persoalan kerohanian. Kita nak semayang, kita nak puasa, nak buat ibadat, kalau Tuhan tak izin, kita tak boleh buat. Dengan taufik dan hidayah Allah lah kita boleh buat ibadat. Masa depan kita nak mati, bolehkah mengucap 2 kalimah syahadah? Kita berhajat kepada Allah. Belah kasihan Allah Ta'ala mengizinkan kita mati dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu jumpa kubur pula. Ta'ala muka nakir. Maknanya sentiasa kita ni dalam keadaan berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu tu fakir di sisi Allah. Kamu sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat naluri. Cuma kita ni apabila duduk di muka bumi ni, dia alpa, lalai. Kita sihat selalu, kita lupa yang bagi kesihatan tu Allah. Kita lupa nikmat tu, kita lupa. Bila kita terasa, bila kita sakit. Bila kita sakit baru terasa Allah saja yang boleh bagi menyihatkan kita. Ya tak? Itu kita. Tetapi bagi orang para arifin, dia ada. Dia sihat kah, dia sakit kah, dia apa kah, dia sentiasa berhajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni gulungan lalai, alpa. Bila kita duduk di tengah laut, di lambung ombak, macam awan bergulung-gulung tu,
Masa tu barulah berhajat pada Allah, berdoa dengan sepenuh ikhlas. Da'awullah mukhlisin, mereka pun berdoa dengan penuh ikhlas. Tapi bila mereka balik ke darat, suasana dah tak ada macam tu, mereka sikit sangat orang yang makna bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat manusia. Masa susah ingat Tuhan, masa senang dia lupa. Tapi bagi para arifin, orang yang mengenai Tuhan, dia sentiasa setiap masa, setiap ketika hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ni tajuk kita malam ni. Al-arifu, orang yang arif. Arif ni orang yang mengenai Tuhan, yang benar-benar mengenai Tuhan, mengenai sifat Tuhan, mengenai perbuatan Tuhan. Kan? Kenal ni pula ada yang sikit-sikit, ada banyak-banyak. Macam kita kenal kita kan, ada kenal sikit. Saya pun tak tahu tuan-tuan nama apa, kenal rupa, nama pun tak tahu. Dia tanya nama aku pun tak tahu dia nama apa. Berapa puluh tahun dah aku duduk mengajar sini, tengok rupa kenal. Saya mengajar di di Masjid Lama Teping. Masjid Lama tu depan hospital Teping. Sebulan 2 kali mengajar kuliah subuh. Satu hari saya pergi hospital Teping sebab saya ada appointment dengan doktor. 3-4 bulan sekali jumpa doktor. Lepas kena stroke hari tu ni, mula-mula jumpa doktor sebulan sekali, lepas tu naik 2 bulan sekali, lah ni 5 bulan sekali, kadang sampai setahun 2 kali boleh jumpa doktor. Satu hari saya pergi hospital jumpa doktor. Doktor periksa saya, tepati muka dia. Dia tanya saya, Ustaz, Ustaz? Taklah rasa-rasa biasa tengok. Ustaz duk buat kuliah masjid tu depan tu, saya duk pergi selalu. Duk kat pintu tu saya lah, dia kata. Oh, doktor tu. Baru saya tahu dia doktor. Saya ceritalah dekat mereka, hari tu ada kuliah subuh di Masjid Teping. Masa makan dengan AJK Masjid tu, saya ceritalah kat AJK Masjid. Oh, rupanya yang duduk dekat pintu selalu tu doktor tu dia tu. Oh, yang duduk kat doktor kat pintu tu. Dia tu jiran saya, Ustaz. Seorang AJK Masjid kata, jiran saya, nama dia Dr. Mat. Isteri dia Dr. Zabeda. Anak sulung dia nama Mat. Anak bongsunya nama Min. Dia jawab. Dia ni orang makan serai. Dia boleh. Dia dengan saya, siapa lebih kenal doktor ni? Tentulah dia lebih kenal. Dia tak? Tengah duduk makan-makan tu ada pakcik seorang. Dr. Mat tu menantu saya, Ustaz. Oi. Itu dia. Menantu dia. Lagi kenal daripada saya, daripada orang lain. Datang muslimat tarik cerai. Assalamualaikum. Salam. Dr. Mat ke Ustaz? Dia tu suami saya. Kan? Kita kenal ni ada peringkat-peringkat kan? Ada yang kenal sungguh, kenal sikit, kenal banyak. Begitu juga masalah mengenai Tuhan. Ada ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Tuan-tuan kenal Tuhan betul tak? Agak-agak. Kenal sungguh-sungguh, kenal sikit-sikit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran orang yang betul-betul kenal Tuhan. Innamal mu'minuna iza zukirallah wajilat khulubuhum. Orang yang benar-benar beriman ni kenal Tuhan, sebut nama Tuhan, gementak hati dia. Sebut nama Allah, dung 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 dung. Ada tak? Tuan-tuan ada tak? Saya pun tak ada. Orang azan kan, Allahu Akbar. Dengar nama Allah, gementak hati. Agak-agak ada tak? Mana ada tak? Kalau SB, nama SB, saya makan kedai mana-mana kat ni. Makan sate ke, makan mi ya, roti canai ya, tetap SB mai. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz kenal dia? Ada budak seorang nama Mat. Mat duduk mana? Dia berkata dekat Masjid Batas Janggui. Saya kenal Mat tu. Cuma saya kata tak kenal. Tak kenal tak apa. Dia pun start motor belah.
Saya ni tuan kan, makan roti canai tak ada habis. Start motor mai cari mat. Mat, Ustaz. Awak Ustaz. SB cari hang. Dengar SB cari bergegak dada. Tak? Dengar nama Tuhan, ada gegak? Tak ada. Saya tak gerun. Siapa tak gerun, tak kenal. Kalau kita kenal betul-betul siapa Tuhan. Malaikat Jibril. Nabi SAW kata, Nabi Muhammad kata, aku melihat satu hari Jibril bergayut di kelambu Kaabah sambil meraung. Nabi dengar Jibril itu meraung bertempik, ya Allah Tuanku, janganlah engkau ubah rupa aku, jangan engkau ubah nama aku. Merujuk kepada Azazil. Azazil, nama Azazil, bila dia derhaka kepada Allah Ta'ala, Allah ubah rupa dia cukup huduh. Rupa yang cantik bertukar jadi huduh. Nama yang elok Azazil tukar nama Iblis terus. Jadi Jibril ni tanpa takut kat Tuhan, dia meraung. Nabi kata, aku nampak dia bergayut di kelambu Kaabah sambil berkata, ya Allah Tuanku, jangan engkau ubah rupa aku, jangan engkau ubah nama aku. Tu dia. Punya takut kat Tuhan. Nabi Nabi apa nama, Nabi Adam AS berapa lama tak pandang langit ke atas, malu kat Tuhan, duduk menangis 40 tahun katanya. Punya takut kat Tuhan. Lagi tinggi makrifah kita kenal Tuhan, lagi takut kita kepada Allah. Lagi tinggi iman kita tuan-tuan, lagi taat kita pada Allah Ta'ala. Tok guru saya kata, iman ni dia ibarat kiambang dalam ayak. Tinggi ayak, tinggilah kiambang. Rendah ayak, rendahlah kiambang. Tinggi iman, tinggilah taat kepada Allah. Rendah iman, rendahlah taat. Sebab tu Nabi kata, bila kamu perhati satu orang berulang alik ke masjid, beradat pergi masjid, pergi balik, kamu saksikanlah dia orang yang beriman. Iman tu duduk desak dia suruh main masjid. Itu dia. Jadi lagi tinggi iman, lagi tinggi makrifah, lagi tinggi taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni para arifin, orang yang arif kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Macam mana pergantungan hatinya kepada Allah Ta'ala. Kata Syekh Ibn Atta'illah dalam kitab hikam dia ni, Al-Arifu, bermula orang yang arif, orang yang betul-betul kenal Tuhan itu, la yazulu tiraruhu, la yazulu, sentiasa idtiraruhu, mereka tu idtirar dengan Tuhan. Sentiasalah hati itu duduk bergantung kat Tuhan. Masa ke masa, saat ke saat. Kita korang bergantung. Ya tak? Kita ada yakin nasi ada di rumah bila boleh makan. Mereka ada rezeki tangan Tuhan. Tuhan tak bagi, tak ada. Kalau ada rezeki tapi tak boleh masuk, mulut sakit ke, rengkong sakit ke, perut sakit ke, tak boleh masuk juga. Yang aku boleh makan, boleh itu ini semua Allah Ta'ala. Dia langsung tak bergantung dengan diri dia. Kita kalau letak kepala tuan-tuan, tidur, kita yakin dah kita bangkit esok pagi. Lepas letak kepala, lepas tak yakin pagi esok boleh bangkit. Janganlah kata para arifin orang Palestin hari ini, Muslimat Palestin, bila dia tidur tuan, tidur pakai tudung. Dia tidur pakai tudung. Isteri kita di rumah kalau tidur buka tudung, dia tak jalan keluar pun pakai tudung. Dia tidur pun pakai tudung. Orang tanya dia pasal siapa, tak tahu. Tengah malam lagi orang bom kat rumah, aku mati dalam rumah, aku tak mau jasad aku, aurat aku dilihat oleh orang. Dia pakai tidur bertudung. Kerana hati dia tu tak tahu esok pagi aku boleh hidup ke tak, dia pun tak tahu. Bila-bila masa rumah dia boleh dibom. Mereka tu sentiasa hati bergantung terus kepada Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap ketika, setiap masa. Kita rasa tak macam tu kan. Tak, malah pejam lah. Esok pagi boleh bangkit, tak ada masalah. Mereka tak tentu pagi esok mereka boleh hidup. Mereka tak boleh yakin.
tak boleh jamin. Setiap masa, setiap ketika, kan, fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adada ma siwa Allah. Makna kata setiap hembusan nafas, kerlipan mata, setiap apa yang diketahui oleh Allah, semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a Allah. Makna setiap nafas yang kita hembus semuanya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi para arifin la yazulu tiraruhu, sentiasalah mereka itu dalam bentuk iqtirar. Iqtirar ni bergantung hati, mengharapkan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan iqtirar ni contohnya tuan-tuan macam Nabi Musa. Nabi Musa dihambat oleh Firaun dengan bala tentera dia. Nabi Musa sampai tepi laut. Lari sampai tepi laut dengan dia punya pengikut dia. Tengok belakang Firaun. Tengok depan ni laut. Nak pergi mana? Masa itulah perasaan tu dalam bentuk iqtirar. Orang ni dipanggil muqtar. Orang yang iqtirar ni dipanggil muqtar. Dia tak nampak siapa dah boleh bantu dia, boleh selamatkan dia, melainkan Allah. Masa itulah Nabi Musa menadah ke langit minta pertolongan Allah. Allah datangkan bantuan. Allah suruh Nabi Musa pukul laut tu dengan tongkat dia. Tongkat dia jadi daratan. Nabi Musa selamat, Fir'aun mati. Siti Hajar cari ayak, musim yang cukup panas di bumi biwadin ghairi zizar'in, di wadi yang kering kontang di Mekah. Bukan masa tu bukan ada ayak tak ada, rumah orang tak ada apa. Siti Hajar dengan anak dia Ismail, dia susu pun tak ada. Sebab terlampau kering, ayak dia pun tak minum, dia pun tak makan. Dia tak ada susu. Anak dia meraung, dahaga, lapar. Dia cemas, dia jadi cemas, takut anak dia mati. Tu suasana tu dia jadi iqtirar. Dia tu dipanggil golongan muqtar, terlampau berhajat pertolongan Allah. Dia usaha cari ayak. Daripada Safa pergi Marwah, Marwah pergi Safa, pergi balik 7 kali. Dia mula daripada Safa pergi Marwah 7 kali, pergi balik. Masa itulah dia tengok, dia duduk di Safa, dia nampak ayak ada di Marwah. Duduk di Marwah, dia tengok ayak ada di Safa. Bukan ayak, orang panggil miraj kan, promogana miraj. Nampak macam ayak macam kita nampak jalan raya kan, nampak macam ayak, bukan ayak. Dia tu dah panggil miraj. Dia nampak macam ayak, dia hambat main sampai lembek. Masa itulah datangnya pertolongan Allah, keluar ayak di tumit Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kan? Masa tu dia saja yang tahu macam mana harap sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ni dipanggil iqtirar. Jadi para arifin, orang yang betul-betul kenal Tuhan, dia tak nampak lain lah, Allah je. Hati dia sentiasa ingat Allah, bermusyahadah dan bermuraqabah. Apa musyahadah? Hati tu ingat Tuhan ya. Aku tak boleh menafas, Allah bagi nafas. Aku tak boleh makan, Allah bagi makan. Aku tak ada rezeki, Allah saja bagi rezeki. Aku tak boleh bergerak, Allah saja bagi gerak. Aku tak boleh melihat, hanya Allah yang bagi aku melihat. Semua dinampak Allah dengan hatinya. Ini dipanggil golongan iqtirar. Jadi para arifin ni la yazulu tiraru, sentiasa dia tu dalam bentuk iqtirar, sentiasa. Kita masa susah aja, kan? Masa susah aja kita ingat Tuhan, senang dia lupa. Saya ingat dalam tahun 59, bulan tahun 59, saya masa tu darjah 1, umur saya 7 tahun. Kampung kami diserang oleh ni lah, puak-puak komunis ni. Serang kampung sampai masjid nak sembahyang jemaah pun tak boleh. Perang gaduh, tuan-tuan. Mati-mati pun ada, yang mati, yang cedera. Kemudian askar main, barulah aman balik, kan?
Tuan-tuan tengok masa tu masjid penuh. Orang punya ramai dari masjid. Sebab dia panggil Tok Guru mai mana tak? Nak bagi ayak minum ayak jadi berani. Ayak apa nama tak? Ayak parang panjang ke apa saya pun tak ni. Tok Guru tu pula dia baca ayat apa atau dia baca dia embus dalam kolah masjid. Minum satu kolah. Masa tu penuh masjid tu. Kuih lama tinggal Tok Siak dengan Tok Imam. Tok Bilal 3 orang. Susah je ingat Tuhan. Bila mai senang dia lupa Allah Ta'ala. Tu yang Allah kata, bila kamu di lambung ombak, kamu berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, penuh pengharapan. Tapi bila kamu balik ke pantai aman damai, kamu lupa Tuhan. Kan? Lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam itulah passion kita. Para arifin tak, dia sihat pun dia ingat Tuhan, dia sakit pun dia ingat Tuhan. Sentiasa diingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para arifin. Beza iztirat mereka tu dengan kita. Kita masa susah aja, senang dia lupa dah, tak ingat Tuhan. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Wala yakunu, dan tidak adalah mereka itu para arifin tu ma'a ghairillah, berserta lain daripada Allah. Pergantungan hati dia tak ada kepada selain pada Allah. Dia betul-betul amalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu, apa makna wa iyyaka nasta'in? Kalau ikut kaedah biasa, bahasa biasa lah tuan-tuan. Bahasa biasa ni dia macam ni. Dia bermula dengan fa'il. Fa'il ni perbuatan, fa'il orang yang buat. Kan? Orang yang buat perbuatan ni duduk depan. Contohnya daraba aliyun bakran. Daraba telah memukul aliyun oleh Ali. Bakran akan bakak. Bakak kena pukul, dia duduk belakang. Ali yang pukul duduk depan. Biasanya begitulah. Kaedah nahwu Arab macam itulah. Daraba aliyun bakran. Memukul oleh Ali akan bakak. Bakak kena pukul duduk belakang. Ali yang pukul duduk depan. Biasanya begitu. Dalam konteks iyyaka na'budu, kalau kaedah biasa, na'budu iyyaka. Na'budu kami sembah, iyyaka akan engkau ya Allah. Allah kena sembah duduk belakang. Kita yang menyembah Allah duduk depan. Jadilah makna perkataan biasanya na'budu iyyaka. Kami menyembah akan dikau wahai Allah. Tapi dalam Suratul Fatihah Tuhan tak kata begitu. Tuhan kata iyyaka na'budu. Tuhan yang kena sembah tu duduk dulu. Jadi dia punya kaedah bahasa tu dah terbalik daripada kaedah bahasa biasa. Bila ubah bentuk dia jadi makna tauhid. Kalau na'budu iyyaka, kami sembah engkau ya Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Kami tak sembah yang lain. Kami tak sembah Tuhan lain, hanya engkau lah Tuhan yang kami sembah. Tu Tuan Husin kata itu tauhid. Iyyaka na'budu itu memberi makna tauhid, mentauhidkan Allah di segi penyembahan. Berarti kita cuma sembah Allah, tak sembah yang lain. Begitu juga wa iyyaka nasta'in. Makna asalnya, perkataan asalnya nasta'inu iyyaka. Kami minta tolong kepadamu ya Allah. Tapi dalam surah Al-Fatihah kita tak kata begitu. Kita kata wa iyyaka nasta'in. Bila makna Allah duduk di depan, memberi makna lah maf'ulun bih tu duduk depan, memberi makna hanya engkau kami minta tolong. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau lah saja yang kami minta tolong. Kami tak minta tolong pada yang lain. Tu cerita dah. Jadi Tok Syekh kita ni kata para arifin macam itulah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Wala yakunu, tidak adalah mereka itu ma'a ghairillah,
beserta selain daripada Allah Ta'ala, qararuhu, tetapnya pergantungan hatinya tak bergantung kepada yang lain, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para arifin. Kita pun nak jadi lebih tu. Walaupun kita ni kadang-kadang ingat Tuhan, minta tolong, kadang-kadang lupa. Biasalah kita orang awam. Tapi cita-cita kita nak bergantung hati selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak macam tu lah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, orang yang arif itu, para arifin, orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan kenal yang yakin, bukan setakat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Orang yang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ni macam mana orang dia? Tiada hilang berkendaknya kepada Allah Ta'ala. Tak hilang sesaat pun hajat dia tu kepada Allah. Dia sentiasa berhajat kepada Allah, sentiasa minta tolong Allah, sentiasa bergantung hati kepada Allah, sentiasa bermuraqabah dan bermusyahadah. Apa muraqabah, apa musyahadah? Musyahadah tu ingat Tuhan, tak pernah lupa. Apa muraqabah? Duk rasa Tuhan duk perhati kat dia sentiasa. Tahu muraqabah? Kita bawa kereta masuk lubur raya, tuan-tuan nampak kereta bertentangan mai depan kita tu, berselisih tu, dia bagi lampu. Apa kita faham? Dia bagi cop, dia bagi lampu signal. Kereta depan kita tu, tuan-tuan faham apa? Tuan-tuan faham depan tu ada speed trap. Dia. Tuan-tuan nampak kamera polis. Tuan-tuan tak nampak dia menyorok balik pokok sawit. Tapi kita yakin kamera polis duk tengok kita. Perasaan tu nama muraqabah. Awak nak lari laju lagi dapat apa? Kita lari 150, nampak lampu tu slow. Pasal apa kita slow? Sebab kita sedang diperhati. Kita sedang diperhati oleh kamera polis. Itu nama muraqabah. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi kita yakin Allah sentiasa perhati kita. Kita jagalah kelakuan kita. Tuhan sentiasa dengar ucapan kita, kita jagalah ucapan kita elok-elok. Tuhan sentiasa tahu apa yang ada di hati kita. Hati kita pun tak teringin, tak mau duk ingat benda pelik-pelik, benda mengarut. Sebab Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Itu namanya muraqabah, musyahadah. Muraqabah ni sentiasa ada kepada golongan arifin. Sebab tu mereka tak mau nak buat benda pelik-pelik yang tak elok sama. Pasal mereka kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Ya, itu dia. Bermula orang yang arif itu sentiasa berkehendaknya orang arif tu kepada Allah Ta'ala. Dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia makan, ya Allah, bagilah aku, ya Allah, hilang lapar dengan makanan ni. Kita makan terus, mana ada teringat apa dah. Dia makan suap makanan yang kedua, ya Allah, jadi kalau makanan aku ni memudahkan aku buat ibadat, ya Allah. Suap lagi makanan, ya Allah, janganlah kau jadikan tenaga yang hasil daripada makanan aku ni aku buat maksiat, ya Allah. Dia saya ingat Tuhan. Dia ambil uduk, tuan-tuan sekalian, para arifin, kan? Dia basuh muka kali pertama, ya Allah, hati dia ingat tau. Janganlah engkau jadikan muka aku hitam berlegam macam muka orang kafir, orang munafik di hari kiamat besok, ya Allah. Basuh lagi muka, ya Allah, jadi kalau muka aku ni putih berseri-seri macam muka-muka para anbiya, para wali-wali, para siddiqin, para syuhada. Basuh lagi muka kali ketiga, ya Allah, jadi kalau muka aku ni di dunia ni sentiasa menghadap pada wajahmu, ya Allah, beribadat padamu, ya Allah. Tak pernah dia lupa Tuhan.
Basuh tangan belah kanan, ya Allah, jadikanlah aku menerima kitab belah tangan kanan. Basuh tangan kiri, ya Allah, lindungilah aku daripada terima kitab belah tangan kiri. Basuh pula kaki, ya Allah, tetapkanlah kaki aku di atas siratal mustaqim. Basuh kaki kiri, ya Allah, janganlah kau gelincirkan kakiku di atas siratal mustaqim. Artinya tuan-tuan, dia sentiasa ingat, tak pernah lupa Tuhan. Dia tidur sentiasa mengharapkan. Kita lah ni korang dah. Dulu saya ingat lagi tuan-tuan, ketika tu bila pak saya duduk pula pangkok nak pergi lumut kan, kalau ada angin buat niat layak, kalau tak ada angin pakai dayung. Duduk tepi laut, ya Allah, sampailah aku selamat di lumut, ya Allah. Lah ni ada dah. Mana ada buat laju buat punya laju 10 minit garanti sampai. Bukan tak bagus teknologi moden, tapi kita lupa Tuhan. Kita masuk kereta start, insya-Allah tak ada dah. Nak baca doa-doa naik kenderaan tak ada dah. Assalamualaikum Ustaz, salam. Malam ni kalau lupa mengajak, boleh? Tentu boleh. Malaysia boleh? Tak boleh. Lupa Tuhan. Ya. Dulu banyak pergantungan hati dengan Allah tu cukup kuat. Kita ke laut, kita tak tahu mana rezeki kita. Sesuai pancing tu hari, minta kat Tuhan, dapatlah ikan tu. Buku sekolah anak anu nak main, baju raya apa semua. Pergi ke laut dia ingat Tuhan. Lah ni tak apa bonus, ada bonus. Bonus lupa Tuhan lah. Bukan salah teknologi ni, tapi tak seiring dengan keimanan kita. Teknologi dia pergi ke depan, iman kita duduk teratu ya, bahkan makin kurang. Boleh, tak salah. Teknologi semua tak ada masalah. Tapi kita tu yang masalah. Lupa Tuhan. Jangan lupa Allah Ta'ala. Teknologi pun kalau Tuhan tak bagi, tak jadi juga. Itulah makna kata syekh kita, orang yang arif tu sentiasa berkendaknya kepada nya tu nya Allah. Kerana apa? Kerana ia melihat dengan mata hati akan fakir dirinya. Dia nampak dirinya fakir. Antumul fuqara, kamu tu fakir di sisi Allah. Pasal apa kita fakir berhajat pada Allah? Sebab Allah As-Samad, Allahus Samad. Allah tempat pergantungan semua makhluk, semua berhajat kepada dia. Tak ada satu makhluk yang tak berhajat kepada Allah. Kita tak ada, kita berhajat kepada Allah. Dah kita ada, kita berhajat Allah meneruskan ada. Kan? Kalau Tuhan tak teruskan ada kita ni, terputih, kita tak ada, mati. Betul tuan-tuan tengok ada orang yang hidup seminggu, 2 minggu, ada yang hidup 40 tahun, 30 tahun mati. Sekurang-kurangnya kita dah kecap 2 nikmat. Satu nikmat ijad. Nikmat ijad ni nikmat Allah bagi ada kita. Kita asal Adam, asal tak ada. Tak ada langsung, apa pun tak ada. Tak ada sungguh kita ni, tak ada sungguh-sungguh. Allah kendaki mak kita, pak kita kahwin, bercantum benih mak pak kita, wujudlah kita. Allah bagi ada. Kita dah mengecap satu nikmat, namanya nikmat ijad. Bila kita ada mak kita beranak kat kita, sampai lah ni saya 72 tahun. Mana selama 72 tahun ni saya dah mengecap satu lagi nikmat, nama nikmat imdad. Nikmat imdad terus ada. Kalau terputih nikmat ni satu saat, saya mati. Ada orang mati 30 tahun, 20 tahun, 5 hari, 10 hari mati. Antara mak saya lahir saya sampai sekarang ni, berapa banyak nikmat saya kecap. Jantung saya bukan ada bateri, enjin pun tak ada. Enjin tak ada, bateri tak ada, boleh pam darah tak henti-henti 72 tahun.
Buah pinggang boleh tapih. Oi, tak ada buah pinggang jauh. Tak ada buah pinggang kita minum kopi keluar hitam, kencing keluar hitam. Minum teh keluar kuning. Ni yang makan kopi, yang minum kopi kah, Milo kah, duk keluar putih soal batu. Mana penapih dia? Buah pinggang tu lah tapih. Kan? Kehebatan Allah Ta'ala jadikan buah pinggang. Mana amonia pergi kencing, mana protein mai sini, mana karbohidrat mai sini. Semua diagih-agihkan dengan sempurna oleh buah pinggang. Nak tahu buah pinggang api? Dialisis. Arwah tuan Sanusi cerita kat saya, arwah. Dia kata, Ustaz, kalau hari Jumaat saya kena pergi pukul 7, dia kata. Pukul 7 kena ada dah di dialisis tu 4 jam. Pukul 7 dia duduk atas kursi tu sampai pukul 11. Nonen pukul 12 baru habis. 12 baru balik. Sempatlah sembahyang Jumaat. Kalau saya pergi lewat pukul 7, pakai tak dapat Jumaat lah. Berapa kali? Seminggu 3 kali cuci buah pinggang. Kita tak payah cuci. Kita berhajat kepada Allah untuk menyelenggarakan buah pinggang kita bagi elok. Kalau Tuhan tak bagi, hampir dialisis lah. Sekali cuci berapa? Tak tahulah. IJN lah ni orang cikgu pencen. PIJN kena bayar. Tak ada lagi lah. Pencen pun kena bayar sekarang ni. Berapa pula kena? Kali cuci buah pinggang berapa ratus? 300 lebih. 4 seminggu 3 kali. Berapa? Lepas tu sebulan berapa kali? Bukan kerja dia. Tak teringin kan nak syukur nikmat Allah. Buah pinggang ni berhajat kepada Allah. Buah pinggang lah, jantung lah, paru-paru lah, macam-macam tuan-tuan. Patutlah Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tak terhitung, tak terkira. Banyak sangatlah tuan-tuan. Ya. Baik. Nak azan dulu kah? Masuk dah waktu. Siapa nak azan, mana Datuk Bilal? Azan dulu. Sila. Lepas tu kita tambung. Okey. Ya. Allah. La ilaha illallah.
Yang saya sebut tadi ni persoalan fizikal, jasad kita, rohani lagi. Kita boleh main masjid, boleh mayang berjemaah. Pasal apa? Semua ni dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Apa itu hidayah? Petunjuk. Tuhan buka hati kita, nampak kita perlu datang masjid, kita perlu beribadat berjamaah, kita perlu menuntut ilmu. Itu nama hidayah. Ada orang dapat hidayah, dia tahu benda ni semua baik, tapi dia tak ada kekuatan untuk buat. Kekuatan tu takyid, kekuatan untuk buat ibadat tu. Itu namanya taufik. Kita boleh dapat petunjuk pun Allah, bagi kekuatan buat ibadat pun Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak bagi taufik dan hidayah, memang tak boleh. Orang lain macam kita kan? Bukan ada beza apa. Dia ada macam kita, dua mata, satu mulut, dua lubang hidung, dua telinga, dua kaki, dua tangan. Siapa macam kita? Pasal apa? Mereka tak boleh main. Mereka tak dapat taufik dan hidayah. Kalau dia dapat taufik hidayah, dia boleh main. Kita pun kalau tak dapat taufik dan hidayah, kita tak boleh main. Yang kita boleh main ni bukan kederat kita, kemampuan kita. Tengah orang tuan-tuan, dia ada kekuatan, dia boleh panjat gunung. Gunung apa, Kinabalu. Dia boleh pergi. Tapi tangga masjid dia tak boleh naik. Dia tak larat. Dia buat pasal. Dia boleh terbang tu sampai Moskow, Frankfurt, London, Mekah tak boleh singgah. Dia tak sempat nak singgah. Dia sibuk apa pun tak tahu. Betul tuan? Dia pergi supermarket, dia rambiang, tak tulis sangat. Dia beli apa pun tak tahu. Nak bagi masjid RM10, ketak dagu. Dia buat pasal. Benarnya bukan kekuatan kita, kemampuan kita ada. Kalau kita rasa kekuatan kita, kemampuan kita, itu nama ujub. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu dirikan itu dengan bifadlillah, anugerah Allah. Wa birahmatihi, dengan sebab kasih sayang Allah. Belah kasihan Allah. Allah sayang kita lah, Allah bagi. Kita boleh buat ibadat. Syukurlah banyak-banyak. Jadi setiap masa, setiap ketika kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Terutamanya di akhir-akhir hayat kita. Penghembusan nafas yang terakhir. Kita hajat sungguh-sungguh supaya kita dapat mengucap dua kalimah syahadah. Man akhir kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Kita amat berhajat. Hajat sungguh-sungguh. Kan? Jadi macam mana tu kita semua ni dengan belah kasihan Allah. Sebab tu kita cari jalan bagi Tuhan sayang kat kita, Tuhan kesian kat kita. Jangan sombong, kerana Tuhan benci orang sombong. Rajin buat ibadat, rendahkan diri depan Allah, rapatkan hubungan dengan Allah, banyakkan ibadat. Lagi banyak ibadat kita buat, lagi dekat kita dengan Allah. Ambil kesempatan Ramadan, tak apa hari lagi ni. Banyakkan ibadat, terutama di waktu malam. Innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa mukhila. Karena semayang di tengah malam tu, hati kamu lebih tetap, lebih tenang. Bacaan kamu lebih cantik, kata Allah Ta'ala. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia ni 1/3 akhir malam, terutama di bulan Ramadan. 3, 4, 5 pagi Tuhan turun ke dunia ni. Maksud Tuhan turun, rahmat Allah, pintu rahmat Allah terbuka luas, mencurah-curah rahmat Allah Ta'ala. Fayaqulu, ketika itu Allah berfirman, mayad'uni fa'astajabu lahu. Siapa nak berdoa, berdoa, aku nak makbul doa dia, nak mustajab doa dia. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta, minta, aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni fa'astaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Orang yang kuat ibadat ni, Nabi kata, Allah kata kat Nabi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, hamba aku yang bangkit malam, kuat ibadat tu,
Bila tanya kamu tentang diriku, kamu jawab, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa mereka ketika mereka berdoa. Ambil kesempatan lah tuan-tuan. Ya, ambil kesempatan. Kalau ada muslimat, pesan kat muslimat. Malam-malam Ramadan jangan duduk beradun. Tahu beradun? Mangkit bagus dah, bukan 4.5. Nak masak pula dah. Iris bawang, iris cabai, tumbuk sambal. Alamak, tak payahlah benda-benda ni semua. Perangat ya. Perangat gulai, perangat sayur. Panas-panas begitu ya. Kita tak ada masa tuan-tuan. Kita nak ibadat ni. Ambil masa 5-6 minit. Bagi panas-panas je lah. Tapi nasi tuan-tuan dia kena nasi baru. Nasi malam tadi makan sok dia tak boleh pi. Sejuk gedi. Masak nasi baru. Siapa tak ada periuk nasi, beli siap-siap periuk nasi. Rice cooker. Periuk nasi tu. Basuh beras. Mangkit-mangkit pukul 4 pagi tu kita basuh beras. Buah ayak. Petik Swiss. Swiss ada 2 tau. Satu Swiss kat dinding, satu Swiss kat periuk. Faham tak? Apa petik dinding, periuk tak petik, makan nasi tak masak. Ada makcik seorang dia jumpa saya. Betul lah Ustaz. Saya makin sok, saya sembayang petik Swiss satu ya. Swiss mana makcik petik? Swiss dinding, periuk tak petik, tak masaklah nasi. Petik Swiss tu, dua-dua Swiss tu. Mayanglah, mayang tahajud, mayang hajat kalau sempat, mayang sunat tasbih. 5.45 baru makan sok. Ditakhirkan sok tu, ditakhirkan cukup bagus. Tapi ingat telajak sampai subuh lah. Ke 6.10 imsak. Stop tang tu. Lepas tu jalan main masjid. Teringin tak nak mayang tahajud semua malam-malam Ramadan. Kunci dia 2 ya. Yang besar. Selain kita jaga mata, jaga telinga di sehari, masa berbuka tu jaga baik-baik. Kan? Jaga baik-baik. Pesan ulama sufi Ma'ruf Al-Kharqi, dia kata iza sumta fanzur ala isya'in tuftir wa indaman tuftir wa ta'ami man ta'kul. Bila kamu berpuasa, bila buka puasa, jaga-jaga. Kamu kena tengok dengan apa kamu berbuka, dengan siapa kamu berbuka, makanan siapa kamu makan. Jadi pertama kita mesti buka puasa, pastikan makanan halal. Jangan kita makan benda-benda yang ni, yang diproses oleh orang bukan Islam, kerana tak ada jaminan halal dia. Walaupun dia bocok halal, mana kita tahu dia kerti apa halal haram. Bapak ni cari makanan yang kita pasti halal. Satu. Yang kedua, jangan makan banyak. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan lebih-lebih. Kenapa tak boleh lebih? Nabi kata la tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Fa innal qalba kazar'i. Sungguhnya hati laksana pokok tumbuh-tumbuhan. Yamutu iza kasura alaihal ma. Pokok boleh mati kalau air terlampau banyak. Sawit pun dengan tenggelam 5-6 bulan, sawit pun mampu tuan. Makan macam biasa. Bukan saya suruh makan sikit. Makan macam biasa. Jangan makan laksa, belilah RM2. Satu plastik tu RM2. Ni hentam sekilo. Laksa sekilo. Ayat nyok 1 jam. Tuan-tuan bayar makan laksa sekilo. Ayat nyok 1 jam. Allah, melengkap macam laksa. Tak boleh sembahyang, tak boleh buat ibadat. Tu ya kunci besar dia tuan. Pastikan makanan halal. Yang kedua, jangan makan terlampau banyak. Makan macam biasa saja. InsyaAllah
tuan-tuan ada kekuatan untuk mendirikan ibadat di malam hari, di bulan Ramadan. Pasal apa saya tekan ni? Sebab saya tengok depan saya ni 3 selenda dah ni. Banyak yang 3 selenda. Tahu 3 selenda? Kalau main bola sepak dia panggil injury time. Waktu kecederaan. Separuh masa 45 minit. Separuh masa lagi 45 minit. Jumlahnya sejam setengah. Ni main dah sejam setengah dah. Permainan masih diterus. Itu nama injury time. Masa kecederaan. Bila masa cederaan, referee duk tengok jam. Mulut dia ada bisil. Dia tunggu nak perit. Saya bimbang balakal maut dia tak perit kita ni. Hampa dah cukup tempoh, dia kata. Kod Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita. Jadi kita nak cuba jadikan Ramadan ni Ramadan terbaiklah untuk kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi selamat berpuasa tuan-tuan. Sembahyang jemaah jangan tinggal 5 waktu. Kemudian jangan lupa niat iktikaf dalam masjid. Nabi di bulan Ramadan memperbanyakkan iktikaf. Selalunya baginda beriktikaf, terutamanya 20 yang terakhir, 10 yang terakhir, 20 Ramadan sampai habis, baginda tak tinggal masjid. Sentiasa ada di masjid. Tapi bila baginda hampir-hampir meninggal dunia, wafat, sepanjang Ramadan baginda ada di masjid, iktikaf di masjid. Ambillah masa kita, bagi masa untuk kita iktikaf di masjid. Puasa elok-elok, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, semua jangan buat benda tak elok. Lepas tu tuan-tuan sekalian, jangan tinggal Quran, sebab Quran ni turun bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Tadarus Quran. Kemudian malam-malam bangunlah mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah anugerah kita Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sepanjang hidup kita tuan-tuan sekali ya kita dapat beribadat di malam Ramadan. Allah Tuhan menyamai 83 tahun. Ibadat 83 tahun. 1000 bulan. Tuan-tuan bayangkan. Kan? Sebab itu kita ambil peluang ni, tak berapa hari lagi ni. Betul-betul kita jaga. Mana tahu mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah kepada kita yang dikatakan malam Lailatul Qadar tersebut, insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah. Saya rasa cukup yang saya dapat sampaikan pada malam ni. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berunduk, macam masjid-masjid lain, lagi saya tak cerita, tuan-tuan kata masjid Batu cerita, masjid lain cerita, masjid kami tak cerita. Lagi takut tuan-tuan kecil hati. Jadi saya ni bagaimana tuan-tuan maklum, ada buka satu pondok di Pulau Pangkok. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkok, pergi Teluk Nipah. Pergi tanyalah mereka tu madrasah pondok Ustaz Siddiq. Bangunan tu hampir siap insya-Allah dan telah pun beroperasi. Setahun yang lepas kita mula ambil pelajar tahfiz, budak-budak mengaji pondok. Mula ada berjalan, alhamdulillah. Tujuan saya buka pondok tuan-tuan untuk mengislahkan masyarakat di Pulau Pangkok. Tuan-tuan sini kalau malam-malam maghrib ni ramai macam ni. Sana tu ada 5 orang, 10 orang, 15 orang tu paling banyak. Jadi saya teringin sangat kampung halaman saya, adik-beradik saya. Saya nak buat sesuatu supaya kesedaran tu ada kat mereka, mengimarahkan masjid kan. Macam orang lain juga, macam tempat-tempat lain juga. Tu yang saya buka pondok tu. Mudah-mudahan pelajar yang saya didik ni boleh menyampaikan dakwah kepada mak bapak mereka, keluarga mereka di Pulau Pangkok, adik-beradik mereka semua. Tu tujuan saya sebenarnya. Jadi kita dah mula berjalan lah. Berjalan apa nama sekolah ni, berjalan dah setahun dah tuan-tuan. Masalah besarnya ialah saya kena yuran cukup murah dekat pelajar ni sebab orang Pulau Pangkok ni rata-rata nelayan. Nelayan ni pendapatan dia kecil, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebab tu saya ambil yuran cuma 100 ringgit lah sebulan. Sedangkan kalau tempat lain tuan-tuan 200, 300 tu perkara biasalah yuran. Saya ambil cuma 100. Jadi hasilnya pendapatan kita kecil, tapi belanjaan kita besar tuan.
Guru tahfiz saya bayar 1,500 seorang. 1,500 pangkok tu kira kecil lah tuan-tuan. Barang mahal. Guru tahfiz ada 2 orang. Guru agama ada seorang, waden. Lepas tu tukar masak. Kita bayar sebulan 700. Api saja tengah 2,000. Oh sana tuan-tuan tak pakai aircon tak boleh. Pasal apa? Laut panas. Kalau kena panas macam ni, budak-budak tak boleh duduk dalam asrama. Kipas ni tak jadi apa. Tak boleh duduk dalam asrama, tak boleh duduk. Panas. Pergi beli aircon 2 biji, pasang-pasang. Lena budak tu. Jadi macam tu kena banyak pasang aircon. Terutama pejabat lah asrama. Turau saya tak boleh lagi. Saya pasang kipas dulu. Dia punya api saja ada 1,000 lebih macam tu lah. Kesimpulannya tuan-tuan, perbelanjaan kita tak kurang 7 atau 8,000 sebulan. Pendapatan lebih kurang 1,000 lebih sikit lah. Kita deposit 7,000, 6,000 tu perkara biasa lah. Mula-mula tak apa hari tu. Memang dah lama-lama duit kering. Aku bola ketak lutut dah. Kita nak bolehnya kita nak teruskan. Pasal apa? Masyarakat bagi sambutan, alhamdulillah. Dia pantang ikan, tapi kelut dapat ikan, dia pantang ikan kat kita. Kita buat program, ibu bapa pun main, orang kampung pakat main. Ada yang main mengaji tajwid lah, apalah, mengaji Quran lah apa di sekolah tu. Sambutan masyarakat bagus. Kan? Jadi saya duk menung macam mana aku nak buat ni untuk menampung perbelanjaan ni. Yang sebulan 7,000 kadang 6,000. Adalah seorang sahabat ustaz juga lah main bersembang dengan saya. Dia bagi saya cadangan. Dia tanya saya, ustaz mengajar sebulan berapa tempat? Saya kata setiap hari saya mengajar. Setiap malam setiap malam saya mengajar. Mana 30 malam. Kuliah duha, kuliah subuh, kelas campur-campur saya kata tak kurang 40 tempat. Cuba ustaz kemukakan usul saya ni. Minta orang yang mengaji kat ustaz tu, janganlah minta banyak, minta RM10 lah. Bagi komitmen RM10 sebulan. Yang mampu lah, yang tak mampu tak payahlah. Kalau kita ustaz mengajar satu tempat ada 20 orang cukup lah. Yang bagi komitmen 20 orang sebulan ustaz dapat 200. 200 kalau 30 tempat ustaz boleh dapat 5-6 ribu. Mana sebagian besar kos ni boleh selesai. Kalau ustaz nak tambah pun dah tak banyak dah. Saya pun try buat tuan. Maka bila saya buat awal bulan tu ni, sambutan cukup bagus. Banyak duk telefon saya, hantar mesej, mereka masuk RM10. Saya tanya anak saya, duk jaga di Pangkok tu, alhamdulillah bah data 3,000 lebih dah dapat, dia kata. Mana sebagian besar kos tu dah boleh, makna kata menampung lah, makna kata perbelanjaan sekolah ni. Di malam ni tujuan saya macam tu lah. Bagi tuan-tuan yang berkemampuan, yang teringin nak tolong saya minta tak banyak lah, RM10. Kalau siapa yang berhajat, pergi tempat jualan tu, ada kita punya brosur kita. Nombor akaun sekolah Pangkok betul. Ada nama di atas, nama kelas pengajian An-Nur. Tu mana Pangkok punya lah tu. Tuan-tuan masuklah. Maknanya kalau yang mampu lah, masuklah RM10. InsyaAllah dengan projek perancangan yang saya buat ni, nampaknya mula membuahkan hasil. Jadi saya pun duduk senyum lah. Taklah dah duduk sengap sampai nak cakap tak larat. Alah ni okey lah, insyaAllah 2-3 ribu dah masuk, insyaAllah. Maknanya bolehlah kita selesai sikit-sikit masalah-masalah yang kita hadapi. Benda berat tuan-tuan, bila pakat-pakat tolong seorang sikit, insyaAllah jadi mudah lah tu. Yalah. Jadi kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkok, sebagai usaha saya lah, usaha untuk dapat sikit pendapatan, kita buat bilik-bilik untuk orang pergi berehat ni. Apa? Chalet. Aku nak sebut untuk orang nak kerti. Dalam tu kita buat ada bilik ayak, ada katil, ada apa semua. Kita pasang aircon. Ada kita buat 6 biji. Lepas tu kita ada buat macam apa nama, homestay. Homestay ada 2 biji. Kita pasang semua kemudahan lah. Tak jauh pada pantai tu. Lebih kurang 300 meter aja. Cuma kalau tuan-tuan nak pergi ke Pulau Pangkok, saya nasihatkan, pergi jangan musim cuti. Musim orang kerja. Musim tak cuti.
Tuan-tuan nak mandi laut kan mudah. Kalau musim cuti jangan mimpi lah, penuh pantai cukup ramai orang. Kalau musim tak cuti ni lenganglah sikit. Mudahlah kita nak mandi-manda dengan keluarga tu, mudah insya-Allah. Jadi kita ada semua kelengkapan, kita ada kantin semua cukup. Tak payah tuan-tuan beli makanan di luar, tuan-tuan beli beras, beli ikan, masak sendiri. Kita ada kantin periuk belanga, dapur, golok pisau semua ada. Boleh masak sendiri itu. Di samping terpelihara lah. Jadi sekolah saya tuan-tuan keliling di hutan. Macam kita duduk tengah-tengah hutan. Tapi tuan jalan sikit je nampak pantai. Pasal apa jadi macam tu? Sebab keliling saya tanah dijual. Mereka jual dekat China. Jadi tanah tu kena dapat MB concern. MB kena sign. Jadi MB tak sign kalau tanah tu atas nama orang bukan Melayu. Jadi mereka nak tukar nama tak boleh. Mereka tak berani nak bangun lah. Jadi keliling tu hutan semua. Tapi dekat dengan laut. Tak jauh mana. Jalan kaki dekat ya. InsyaAllah. Jadi suasana tu makna terpelihara lah. Kita bawa keluarga pun tak ada masalah. Kan? Dia ada madrasah. Sebuah madrasah yang sebuat 60 kaki kali 50 kaki. Kemudian ada dom. Dom ada. Ada dom untuk kalau 30 orang, 40 orang nak bermalam pun tak ada masalah. Kan? Boleh buat program-program aktiviti ibadat, program agama boleh kita buat dengan mudah situ insya-Allah. Salah satu sajalah kot untuk malam ni. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Janganlah kita biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Maka hendaklah kita imarahkan sebaik mungkin tanda syukur kita di atas anugerah Allah di bulan Ramadan. Tuhan tak bagi dekat umat lain. Allah cuma bagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ambil manfaat tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Itu saja, wallahu alam, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bi salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.